dan juga ucapan kata-kata haluan dalam memberi rangsangan kepada semua staf fakulti memahami isu kewangan yang sustainable. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan dan juga seluruh staf fakulti dan juga tetamu di alam maya ini. Dengan ini, majlis dengan membesar hati mempersilakan orang paling kaya UTM di UTM, menjaga duit UTM juta-juta, beratus-ratus juta ini yang sangat berpengalaman tanpa melengahkan masa. Kami persilakan Tuan Haji Abu Bakar Haji Salim untuk teruskan ceramah beliau, kewangan sustainability. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rahmatan amin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah SWT kerana dengan lebih izin kurnianya dapat kita pada pagi ini bersama-sama. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada MC Cik Jais. Terima kasih juga kepada Prof Zaidatun kerana memberi ruang kepada saya. Terima kasih juga kepada Cik Hairul Azmi kerana menjemput saya untuk hadir, dan terima kasih kepada semua yang mendengar. Okey. Kalau ikutkan tadi daripada Prof Zaidatun, Dekan FSH, bahawa World Bank telah bercakap dengan fakulti dan memberikan 9 slide dan juga bermanfaat. Mungkin slide saya agak banyak hari ini sebab saya cuba untuk fit apa yang kita ada. Jadi slide saya ada lebih kurang dalam 20 lebih slide, tapi saya cuba ringkaskan. Saya lebih suka kepada soal jawab akhirnya kalau ada yang tak faham. Sebab kita we are very open to discussion, dan sebagaimana yang Prof Zaidatun sebutkan tadi bahawa semua orang wajib tahu untuk pengurusan kewangan. Semua orang. Bukan tanggungjawab Jabatan Bendahari saja, bukan tanggungjawab Bendahari saja, bukan tanggungjawab kumpulan W saja, tapi semua orang. Semua orang wajib tahu. Dan saya sebenarnya asalnya diminta untuk memberikan tajuk excellent, tapi saya rasa dari segi kewangan ini untuk universiti yang lebih sesuai adalah sustainability instead of excellent ataupun integrity atau synergy. Sebab integrity, excellent itu adalah yang memang wajib ada untuk pengurusan kewangan, tapi sustainability ni adalah sesuatu yang perlu di blend ataupun di ramuannya perlu mencukupi untuk boleh sustain. Manakala untuk integrity dan excellent itu kita menganggap bahawa semua staff UTM adalah excellent dan kita menganggap semua staff UTM adalah berintegriti. Manakala dari segi sustainability yang ini perlukan ramuan-ramuannya, dan di sini pada hari ini mungkin di akhir ceramah ini kita akan memberi sedikit formula macam mana untuk melihat apa itu sustainability dan formula ini sebenarnya kita telah pun buat dalam bentuk perkiling lah. Dan kita akan lihat nanti. Okey, so untuk seterusnya next slide please. Ada tak slide control by siapa ya? Sekretariat? Cik Haji, slide okey. Next slide, okey. Okey, next slide ialah tentang apakah yang akan saya bincangkan bersama-sama. Yang pertama ialah pengenalan untuk DNUTM berkenaan dengan sustainability lah. So, kat mana kedudukan pengurusan kewangan ini berada dalam sustainability itu. Kemudian kita akan detailkan sikit berkenaan dengan sustainability, financial sustainability framework. Kemudian kita akan lihat apakah cabaran pengurusan UTM, cabaran pengurusan kewangan universiti yang kita hadapi sekarang. Dan kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pelaksanaan dan pencapaian KAI yang telah pun disasarkan. Dan seingat saya KAI UTM ini telah pun bermula adanya sejak zaman Datuk Seri Zaini Ujang menjadi Naib Chancellor. Sebelum itu dan mungkin sebelum itu 2010 dan macam itulah, 2011-12 macam tu. Kalau Prof Wahid sekarang dah 7 tahun, Zaini Ujang 3 tahun, berarti 2011 tu dah ada lah. Okay, so kita akan tengok apakah pencapaian KI kita. Kemudian kita akan tengok kelangsungan kewangan universiti, adaptation untuk strategy to change. So kita berubah ni dari segi pengurusan kewangan ini ialah kita dah ada new model, iaitu model agihan yang telah diwariskan kepada saya oleh Puan Sharifah. Pada akhir perkhidmatan beliau telah lebih kurang dalam 6 bulan sebelum beliau berbencin, Puan Sharifah Alwiah telah diminta untuk melihat model agihan. So kita akan jelaskan lagi, berarti model agihan ni telah bermula pada 2017 dan kita tengoklah apa strategi kita untuk perubahan ini. Okay, next slide please.
Okey, seterusnya ialah pengenalan DNA UTM, iaitu seperti yang semua orang sedia maklum, iaitu kita ada integrity, sinergi, excellence, sustainability. Dan sebenarnya betul lah pengurusan kewangan ini asalnya diminta untuk membuat excellent, iaitu high performance delivery. Tapi seperti yang saya maklumkan, kami beranggapan semua staf UTM telah pun excellent. Kami beranggapan semua staf UTM telah pun ada integrity, sebab dua komponen excellence dan integrity ini penting untuk urusan kewangan, tetapi kami ingin berkongsi macam mana untuk sustain. Bukanlah belum sustain, tapi kita ingin lebih sustain, lebih tu. Jadi untuk melihat dari segi sustainability ini, kalau kita tengok, is a reflection of holistic drive by the campus community in integrating and balancing economic, social and environment spheres to meet the current needs without compromising the ability to exist and survive continuously. Exist dan survive continuously, inilah yang dinamakan financial sustainability. Jika tekan next please, ada tulis inilah item financial sustainability yang kita maksudkan, okey? Iaitu untuk kita wujud dan boleh terus survive untuk kelangsungan kewujudan UTM. Jika yang pernah menjadi ahli Senat pada 2017, awal saya masuk mesyuarat Senat, saya telah ditanya pada masa itu potongan bajet untuk universiti sangat tinggi. Saya telah ditanya dalam mesyuarat Senat pada 2017, UTM ini boleh, jika berlaku potongan bajet sebegitu pada setiap tahun, berapa lama UTM boleh bertahan? Pada masa itu saya nyatakan, sekiranya potongan bajet sebegitu, paling cepat UTM akan bankrupt pada masa itu. Allah, nauzubillah min zalik, tak nak berlaku. Tapi paling cepat UTM akan tutup kedai ialah pada 2020 dan paling lewat adalah 2023. Anggapan saya pada masa itulah. Namun apa yang berlaku ialah UTM dan juga bantuan semua ahli Senat dengan kerjasama semua staf UTM, kita telah drive kepada suatu model agian kewangan yang membolehkan UTM sustain, dan hakikatnya terbukti pada penyata kewangan 2018. Pada penyata kewangan 2018, semua RU penyata kewangannya menunjukkan defisit. Hanya UTM sahaja yang menunjukkan ada lebihan, surplus. Jadi kesan daripada model agian 2016 dan juga pelaksanaan yang sangat intensif dibuat oleh UTM pada 2017 dan 2018, UTM adalah satu-satunya RU di Malaysia yang mempunyai lebihan surplus berbanding dengan RU lain, semua mengalami defisit dari segi penyata kewangan komprehensif. Okey, seterusnya. Untuk slide seterusnya ialah kita akan lihat apakah itu financial sustainability definition dan macam mana dokumen-dokumen macam mana ia dilaksanakan. So plan tentang financial sustainability ini telah dibuat dan dia seiring dengan, next slide please, seiring dengan perancangan strategik UTM, iaitu mula-mula kita kena kenal pasti strategic goal, kemudian kita ada action plan, kemudian kena buat benchmarking, kemudian continue quality improvement, kemudian peruntukan yang ada. So ini adalah elemen-elemen yang ada dalam executive summary justification. So ini saya tak nak pergi detail lah. So ini sebenarnya kita buat sekali dengan strategic map UTM. Next please, next slide. Next slide ialah berkenaan dengan strategic map UTM, dan kita pengurusan financial sustainability berada di dua pilar yang bawah, iaitu support pillar bahagian financial, iaitu strategic financial management dan diversified income generation. So ini yang kita telah laksanakan, kita yang dimasukkan dalam strategic map UTM untuk diletakkan apakah strategi-strategi yang akan dibuat. Dan tentang sasaran-sasaran saya akan bentangkan nanti untuk slide yang akan datang. Okey, seterusnya. Untuk slide seterusnya, berkenaan financial sustainability ini bukan setakat UTM mengambil sebagai suatu yang utama, namun begitu dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk melahirkan bakat terpelajar dipacu dengan nilai daripada 10 elemen yang dijadikan sebagai Plan Pembangunan Pendidikan.
kemampanan kewangan adalah elemen yang kelima, iaitu financial sustainability. Disebut sebagai kemampanan kewangan. Dan dalam inilah juga digariskan tentang kepentingan macam mana untuk kita ada financial sustainable ataupun kemampanan kewangan, kelestarian kewangan dalam bahasa lainnya, macam mana perlunya kelestarian kewangan. Walaupun sebenarnya kita adalah non-profit organisation, walaupun non-profit organisation bukan bermaksud kita boleh bukan bermaksud kita boleh rugi, tapi kita sepatutnya perlu boleh sustain, iaitu kelestarian kewangan. Next please. Next ialah slide seterusnya adalah berkenaan dengan dari segi strategic map UTM itu, maka untuk financial sustainability ini ialah terletak dalam advancement and business development, iaitu KFA 5. KFA 5 di bawah prepared di bawah TNC pembangunan. Okay, next. Untuk UTM kita ada 3, seperti yang saya sebutkan tadi, UTM adalah non-profit organisation. Walaupun kita non-profit organisation, kita bukan bermaksud kita akan beroperasi dalam keadaan defisit, tapi kita sepatutnya beroperasi at least tidak rugilah, maksudnya one to one. So untuk makluman, kalau kat first paragraph tu disebut bahawa financial sustainability aims to ensure that university academic goal are reached by guaranteed that the institution produce a sufficient income to enable to invest in the future activities. So antara yang kita telah mulakan ialah untuk kaedahnya seperti yang ada dalam kita punya financial pillar, iaitu kita kena identifying cost of all activities and project. Kemudian kita kena ada sufficient sustainable public funding. Lepas tu kita kena diversify of income and stream. Dan untuk makluman, universiti terkaya di dunia, adalah universiti Harvard University. Harvard University mempunyai endowment terkumpul sebanyak 41 bilion US dollar. 41 bilion US dollar, ataupun kalau dalam ringgit Malaysia tu 160 bilion ringgit. Dengan nilai 41 bilion US dollar itu, jika disimpan sahaja dalam bank tanpa membuat investment, masuk dalam fixed deposit, katalah dengan kadar keuntungan 2.5% setahun, sekarang ni kat Malaysia 2.5%, rendah. Kalau tahun lepas masih dapat 3%. Harvard masih boleh menjana pendapatan sebanyak 1 bilion setahun. Dan untuk makluman, 1 bilion USD setahun tu, kalau UTM ni kita punya perbelanjaan tahunan hanya 1 bilion ringgit. Bayangkan, dengan hanya duit endowment sahaja, mereka mampu untuk menampung segala perbelanjaan mereka, sekiranya nilai perbelanjaan seperti UTM lah 1 bilion setahun. Dan juga dilihat bahawa dari segi Harvard Business School punya model kewangan mereka, memang mereka mampu untuk sustain. Dan kalau kita lihat yang kedua tertinggi di dunia dari segi endowment adalah Cambridge University, iaitu berjumlah 6.3 bilion pound sterling ataupun lebih kurang 36 bilion ringgit nilai endowment mereka. Okey, seterusnya. So kita lihat pula ini dari segi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh universiti UTM terutamanya dalam kekangan mengurusan kewangan. Yang pertama adalah perubahan dasar atau polisi kerajaan. Jika dulu pada tahun 2000, sebelum tahun 2016, semua universiti mendapat penuh dari segi bayaran untuk gaji. Tapi bermula tahun 2016, RU terutamanya hanya diberikan 90% daripada jumlah gaji untuk staf tetap. 90% daripada gaji staf tetap. Dan dari segi peruntukan perbelanjaan mengurus, walaupun saya sebut tadi 2018 kita punya ada surplus lebihan, namun begitu dari segi perbelanjaan mengurus ini ialah peruntukan daripada kerajaan dan juga perbelanjaan mengurus kita. Bermula 2016 kita telah pun defisit,
2016 kita defisit 95 juta, 2017 defisit 41 juta, 2018 kita defisit 9.6 juta, manakala 2019 kita defisit lebih kurang dalam 10 juta. Jadi nilai defisit perubahan polisi inilah yang menyebabkan kita agak tertekan, dan nanti kita tengok pula kita punya risk scorecard risk board kita, macam mana kedudukan pengurusan kewangan ni dalam kita punya pengurusan risiko universiti. Selain itu juga cabaran cabaran kita ialah dari segi perubahan teknologi. Perubahan teknologi ni sekarang coming ialah kita Malaysia akan beralih atau dunia telah pun beralih daripada 4G kepada 5G. Dan Malaysia insya-Allah lesen 5G akan dikeluarkan pada semua telco pada suku ketiga. Tahun lepas dimaklumkan sepatutnya pada suku kedua dah keluar lesen untuk telco beroperasi secara 5G. Tapi nampaknya akan delay sikit kepada suku ketiga. Suku ketiga atau suku keempat baru lesen telco. Bila kita berubah kepada 5G, maka perubahan teknologi ini juga memerlukan kita melabur dengan banyaknya. Dan pada lembaga perang LPU Retreat akhir 2019 yang lepas, akhir 2019 yang lepas, LPU Retreat, Dr. James Tee mengatakan UTM perlu invest 50 juta untuk memastikan kita berada dalam 5G ready. Maksudnya kita boleh beroperasi dalam keadaan 5G ready, 50 juta. So nilai 50 juta itu biasanya untuk investment yang besar-besar kita memerlukan daripada kerajaan. Tetapi dalam keadaan sekarang, RU hanya diberi emolumen yang tidak cukup 10%, maka almost mustahil untuk kita mendapat grant tersebut. Tapi kita lihatlah macam mana, dan nampaknya kita dah dapat solution untuk memastikan kampus UTM, KL dan JB 5G ready. Dan untuk makluman semua pendengar, kampus KL sepatutnya telah pun 5G ready kerana Celcom Ericsson telah menguji 5G di kampus UTM KL. Jadi secara asasnya kampus UTM KL pada saya telah tersedia dengan 5G ready dengan adanya antena 5G di UTM KL. Manakala untuk Johor, JB, kita dapati bahawa kita ada lebih kurang dalam 23 pencawang-pencawang antena yang di seluruh kampus, atau menara-menara untuk meletakkan antena, lebih kurang 23 menara, dan kita telah cuba bekerjasama dengan mereka, dengan operator-operator menara tersebut untuk meletakkan antena-antena 5G. Dan maksudnya investment untuk 5G ready di UTM ini mostly kita akan alihkan 90% daripada kos tersebut kepada telco, telecommunication company. Manakala kita hanya perlu invest lebih kurang dalam 10% daripada 50 juta yang disebutkan dalam LPU Retreat. So perubahan teknologi juga menyebabkan kita ada cabaran dari segi pengurusan kewangan, dan juga dari segi landscape ekonomi, di mana kalau tengok dari segi ekonomi Malaysia ini, jika dilihat selepas pilihan raya 2018, beberapa keputusan kerajaan yang selepas pilihan raya tersebut telah menyebabkan ekonomi Malaysia pada masa itu adalah terhindar daripada ataupun diisolatkan ataupun di mana pelabur-pelabur asing dia tidak berminat untuk melabur atas beberapa keputusan kerajaan yang tidak favor kepada pelabur. Jadi menyebabkan ekonomi Malaysia sekarang ini dalam keadaan isolated by foreign investment. Itu juga akan menyebabkan kekangan kepada pengurusan kewangan universiti. Seterusnya, pemotongan bajet oleh kementerian ini telah saya huraikan tadi dalam perubahan dasar. Dan seterusnya adalah penjanaan sumber dalaman bagi menampung operasi universiti. Berdasarkan kalau kita lihat trend 2017, 18, 19, penjanaan sumber dalaman universiti agak baik. Namun begitu kesan daripada pandemik COVID-19, kita telah mula melihat ada sedikit kesan daripada penjanaan sumber dalaman, terutamanya kita telah tidak dapat mengadakan seminar.
Sedangkan pada tahun-tahun sebelum ini, seminar telah menjana lebih daripada 10 juta pendapatan universiti. Pendapatan keseluruhan universiti termasuk amanah lah. Bukan pendapatan mengurus, pendapatan amanah universiti lebih 10 juta untuk seminar saja. Jadi bila ada pandemik COVID-19 ni, maka banyaklah seminar yang tak dapat diadakan. Kalau adakan pun hanya seminar yang percuma saja. Seterusnya adalah program dan aktiviti berdasarkan ROI. So ini adalah cabaran kita. Universiti ingin melaksanakan pelbagai program dan memerlukan pelbagai banyak sumber kewangan. Namun apa yang menjadi kekangan kita, kita kena pastikan bahawa program-program aktiviti yang dilaksanakan itu mestilah mempunyai return on investment. Return of investment itu perlu ada. Iaitu kalau contohnya kita universiti telah melabur sebanyak 25 juta untuk daripada 2018 hingga sekarang untuk kemudahan-kemudahan internet. Alhamdulillah kita telah melabur sebanyak 25 juta sebelum-sebelum ini sehingga sekarang, menyebabkan bila berlaku pandemik ini, kita agak bersedia untuk menghadapi work from home, online kelas, online meeting. Kita telah pun bersedia. Banyak kita telah tukar. Antaranya yang kita tukar yang besar adalah 5 juta untuk switches yang kita tukar, dan banyak lagi lah benda-benda lain. So, bagi setiap program aktiviti ini perlukan ROI. Kalau kita tak ada ROI, kita tak dapat nak laksanakan lah, dan kita tak dapat nak berikan sumbernya. Seterusnya adalah penggunaan sumber kewangan yang optimum dan prioritas. Ini adalah penting untuk semua orang melaksanakannya. Sumber kewangan optimum dan prioritas. Seperti yang disebutkan tadi, bahawa kita telah menghadapi potongan bajet. Namun begitu, kalau siapa yang ada pergi mesyuarat-mesyuarat yang dihadiri oleh, yang dipengerusan oleh Datuk Naib Chancellor, dan saya ada bersama, kalau Datuk Naib Chancellor itu, kalau permintaan oleh pihak universiti adalah dari segi kewangan, biasanya saya akan kata boleh dengan syarat. Bukan sebab kita, maksudnya yang pertama bukan sebab kita, sepatutnya perkataan saya adalah tak boleh, sebab peruntukan mengurus kita, bajet dan kerajaan, kita hanya dapat gaji yang kurang 10% dan kita tak ada duit untuk benda-benda lain. Tetapi kenapa saya katakan boleh dengan syarat ialah balik kepada tadilah, kepada nombor 6 dan nombor 7, iaitu untuk menggunakan sumber optimum, dan juga bagi aktiviti, syaratnya ialah aktiviti mesti ada return on investment. Dan kat mana saya dapat duit? Itu InsyaAllah universiti ada cash flow yang mencukupi untuk menampung aktiviti sekiranya aktiviti itu mempunyai pulangan kewangan yang boleh sustainable. Maksudnya kalau aktiviti itu perlukan, contohnya APAI pada tahun lepas, pada bulan 3 2019. APAI sebelum dia beroperasi seminar itu, mereka memerlukan investment sebelum kita boleh mendapatkan partisipan untuk membayar. Investment yang diminta adalah pada masa itu adalah 1.5 juta. Dan kita mampu untuk memberikan 1.5 juta itu dengan syarat dia memberikan pulangan. Alhamdulillah, berdasarkan investment 1.5 juta pada peringkat awal, APAI telah menjana pendapatan kasar sebanyak 10 juta. Dan APAI telah menjana pendapatan bersih kepada universiti sebanyak 2.5 juta. So, kalau kita tak melabur sebanyak 1.5 juta itu, maka pendapatan bersih 2.5 setelah tolak segala pelaburan dan sebagainya, kita tak akan dapat. Tapi kalau dari segi duit mengurus, memang kita dah tak ada duit. Duit mengurus tak ada sebab kerajaan hanya bagi 10% daripada emolumen staf tetap. Bermula 2016, 16, 17, 18, 19. Berarti dah 30% emolumen staf tetap ini yang dibayar sendiri oleh universiti. Kalau emolumen staf tetap dah sebanyak 300 juta, 30% berarti 90 juta telah dibayar sendiri oleh universiti. Jadi, walau macam mana pun, sekiranya aktiviti itu ada ROI, maka kita akan menggunakan sumber kewangan secara optimum dan berdasarkan prioriti. Manakala keperluan dan kontingensi untuk penyelenggaraan dan sebagainya, ini juga satu cabaran kepada kita. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita hanya dapat 10% daripada nilai gaji. Manakala yang selebihnya perlu dijana sendiri, maka penyelenggaraan yang rutin, terdapat beberapa penyelenggaraan yang rutin yang perlu dibuat tak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, saya buat analogi beginilah. Kalau kita bawa kereta, kita ada kereta, kita kena pergi hantar servis setiap 5,000 km atau setiap 10,000 km. Tapi disebabkan kita ada kekangan kewangan, bila sampai 5,000 km, kita kata tunggu dululah, nak tunggu gaji.
Bila sampai gaji, dia dah mencapai 6,000 km perjalanan. Tapi terpaksalah. Macam itulah juga urusannya di UTM ini. Bila kita tak ada duit, kita tunggu dululah. Bila dah ada besok, baru kita usahakan. Alhamdulillah, ada juga beberapa tahun, macam tahun 2018, kerajaan memberi kita sedikit peruntukan sebanyak 10 juta. Jadi agak dapat sikitlah menampung beberapa penyelenggaraan yang mendesak untuk dilaksanakan. Okey, seterusnya. Untuk slide seterusnya ialah pelaksanaan pencapaian KAI. KAI KPI adalah amanah. Semua staf tidak kira grade, tidak mempunyai peranan sebagaimana yang Prof. Zaidal telah sebut tadi. Semua orang mempunyai peranan untuk kewangan. Kewangan ni semua orang kena tahu. Begitu juga dengan KAI, KPI. Semua orang ada KAI dan KPI. Okey. So kita perlu memahami kerja yang dilakukan agar tanggungjawab dan amanah dapat dilaksanakan. Jadi semua staf kena faham tentang perusahaan kewangan. Okey, next. Seterusnya. Okey, berdasarkan KFA 5, kita bermula 2017, kita telah mensasarkan agar jumlah perbelanjaan mengurus dibahagi dengan jumlah pendapatan dalaman adalah nilai nisbahnya 1:1 atau 1.0. Namun begitu pada 2017, kita punya pencapaian, kita punya perbelanjaan nisbah dengan hasil, kita perbelanjaan lebih 16% daripada hasil, iaitu 1.16. Pada tahun 2018, alhamdulillah kita punya pencapaian adalah 9, maksudnya bagi setiap RM1 yang kita belanjakan, bagi setiap RM1 yang kita jana, kita hanya berbelanja 99 sen. Nampak 99 sen sikit, tapi perbelanjaan kita sebenarnya adalah 150 juta. 150 juta jika 99% berarti kita telah jimat, kita dapat lebihan sebanyak 1.5 juta. Dan pada 2019, sasaran yang diberikan oleh universiti adalah 0.9, iaitu bagi setiap RM1 yang dijana, 90 sen saja dibelanjakan, tapi kita hanya mencapai juga 99 sen, iaitu setiap RM1 yang dihasilkan kita belanja 99 sen. Dan nilai perbelanjaan pada tahun 2019 adalah 160 juta. 160 juta itu bersamaan dengan 1.6 juta lah penjimatan kita. Okey. Next. Seterusnya, ini adalah financial performance kita, pendapatan dan perbelanjaan kita. Bermula 2019, kita punya penjanaan dalaman. Penjanaan dalaman ni macam-macam. Kita ada academic based program, iaitu yuran dan sebagainya. Kita ada monetizing asset ni macam penyewaan ruang. Lepas tu business entity. Kita ada philanthropy income ni adalah endowment. Return on investment ni adalah pelaburan dalam FD dan sebagainya. Consultancy, commercialization, kemudian HRD program ni adalah kursus-kursus yang dijalankan oleh TTC yang telah menjandakan hasil. Total hasil 2019 adalah 165 juta, 2016 189 juta, 2017 204 juta, 2018 kat situ ada dua nombor, satu 173 juta, satu lagi adalah 207. 207 tu adalah setelah dimasukkan sekali grant research RU. Jadi nilainya menjadi 207 dan 2019 213 tu tidak termasuk grant RU, 263 adalah termasuk grant RU. Pada tahun-tahun sebelumnya OD-nya tidak termasuk grant RU. Okey, seterusnya. Okey, so ini adalah dari segi graf untuk kita punya performance performance daripada 2015 hingga 2019. Seterusnya. Okey. Seterusnya ialah kelangsungan. Untuk kelangsungan kewangan universiti, so kita disebabkan kita saya telah satu remark telah diberikan pada Senat 2017, awal 2017, iaitu universiti hanya boleh bertahan sehingga 2023 maksimum. Maka semua kaki tangan staf di UTM, pengurusan UTM telah bertindak untuk kita bergerak secara business as not as usual. Maksudnya kita nak bergerak bukan macam mana biasa. Dan juga kita telah memberikan model agihan bajet. Kemudian kita juga
melaksanakan setiap program mesti ada ROI, mesti ada agihan kepada CRU ke Cost Recovery University, dan kita telah setiap program akan masuk ke dalam perbincangan di Business Financial War Room ataupun driven decision, war room driven decision. Maksudnya keputusan dibuat secara lihat dari segi business financial punya perspektif. Kemudian kita juga mengadakan model agihan model baru pendanaan PTJ iaitu secara self-sustain bagi setiap PTJ, dan kita telah mengenal pasti pada 2017 kita telah mengenal pasti tiga strategic business unit yang tidak akan menerima peruntukan mengurus universiti, tapi mereka bergerak secara penjanaan dalaman iaitu UTM Fleet, PKU dan Scholars Inn. Berdasarkan inilah maka kita mengadakan model baru pendanaan PTJ. Okey, seterusnya ialah pelaksanaan plan government dan risk management framework akan dibentangkan. Okey, next adalah model agihan bajet mengurus fakulti yang telah pun dilaksanakan bermula 2017 dan next slide please. Dan telah berjaya menghasilkan UTM sebagai satu-satunya RU tidak berlaku defisit bermula 2018. 2018-2019 kita telah surplus hasil daripada model agihan ini. Baik itu sebelum ini segala yuran yang dihasilkan oleh fakulti diuruskan sepenuhnya oleh universiti dan fakulti hanya mendapat peruntukan-peruntukan mereka saja. Namun begitu bermula pada akhir 2016 telah dicetuskan idea iaitu segala yuran pelajaran yang dihasilkan oleh fakulti ini kita akan serah balik fakulti. Fakulti akan uruskan. Namun begitu kita akan tolak dari segi perbelanjaan yang tetap seperti overhead, api, air, kita tolak cost maintenance, kita tolak segalanya. Setelah kita tolak staff kontrak yang perlu dibayar dan sebagainya, maka akan lihat sama ada fakulti itu ada lebihan atau tidak. Pada akhir 2016, bila kita lihat model ini untuk kita implement pada semua fakulti, kita dapati hanya 2 atau 3 fakulti sahaja yang dalam keadaan surplus. Saya yang surplus pada masa itu, pada masa itu ya fakulti pendidikan, kemudian di KL fakulti perdana, saya tak ingat fakulti apa, dan ada satu lagi fakulti di KL. Hanya 3 atau 5, maksimum 5 seingat saya. Daripada 18 fakulti PTJ, hanya 5 yang positif. Yang lain semua defisit. Dan kesan daripada ni perbincangan secara detail dalam LPU Retreat 2016 dan pelaksanaan bermula 2017 dan seterusnya, akhirnya pada 2018 dan 2019 fakulti yang defisit hanya tinggal beberapa fakulti sahaja. Namun begitu, fakulti bukan setakat bergantung pada pendapatan yuran. Kalau di sebelah kanan tu kita tengok pendapatan, yuran perdana, eksekutif dan sebagainya, perbelanjaan, overhead dan sebagainya. Kemudian dia ada lebihan. Kemudian lebihan itu akan ada agihan di antara fakulti dan universiti. Namun fakulti ada juga pendapatan-pendapatan lain yang terus kepada fakulti. Pendapatan-pendapatan lain ini adalah termasuklah melalui tabung kewangan PDJ, tabung seminar dan pelbagai tabung pendanaan. Maksudnya yang tabung-tabung ini bawah tanggungjawab fakulti sebenarnya. Universiti tak ambil maklum, tapi universiti dan fakulti hanya berurusan dari segi yuran pelajaran di peringkat atas saja. Maksudnya, namun begitu di yang bawah ini kita telah pun memperkenalkan cost recovery university. Maksudnya walaupun ia adalah urusan fakulti sepenuhnya, tapi universiti masih juga tapping beberapa persen berdasarkan pada kos agihan atau agihan cost recovery university. Next please. So saya cuba cepat sikit, kita aja tinggal tak sampai 15 minit. Saya akan cuba pastikan dalam kita at least ada lebih 5 minit untuk Q&A. Okay, next slide. Okay, next slide. Ini adalah antara ini ada dalam keliling. Kita ada buat keliling cost recovery university, agihan cost recovery untuk seminar 10% terus secara pendapatan kasar kepada universiti, lebihan kira ada untung 50% pada research center kalau saya ada kat tabung fakulti ataupun tabung, jika tidak semuanya pada fakulti lah. So berdasarkan lebihan tadi. Okey, kalau projek perundingan kita 10% akan diagihkan 5% kepada universiti, 2.5% kepada tabung induk fakulti, kemudian 2.5% kepada TNCPI. Okey, next.
Ini agihan-agihan tentang untuk uji kaji pula 10% akan tabung uji kaji universiti, manakala bakinya 85% adalah untuk fakulti. So 10% untuk universiti, 5% untuk fakulti, manakala baki 85% adalah untuk Center of Excellence ataupun mahal berkenaan. Okey, kemudian untuk kursus program akademik pesisir, ini tertakluk kepada keuntungan pada setiap kohort. Ini akan monitor by SPS. So agihannya seperti sebelah kanan tu, 30% berdasarkan untung, 30% kepada universiti, 30% kepada SPS, 40% kepada fakulti. Okay, next. Manakala untuk kursus atau program khas akademik, dia tertakluk pada kertas kerja. Dan kertas kerja ini biasanya akan masuk kepada dalam forum lah untuk kita tentukan berapa nilai agihannya. Manakala untuk yang seterusnya pendapatan lain, contohnya macam sewaan padang oleh unit sekan, nak 40% masuk universiti, 60%, 30% kepada PTJ, 24% akan kekal dalam simpanan universiti. Ini adalah sebenarnya kalau dari segi kos agihan, kos recovery ni, kalau ikutkan modelnya, saya lihat, seingat saya ada lebih 10 model kos agihan, tapi 6 ini adalah kos recovery yang biasa dilaksanakan oleh setiap fakulti lah. So untuk yang nombor 5 ini, ke mana dia pergi? Next slide please. Okey, setakat ni kita telah bermula 2016, seingat saya bermula 2016 ataupun mungkin 2015, kita telah mula mengadakan Business Financial War Room Driven Decision. Maksudnya bagi setiap aktiviti, kita akan masuk ke War Room, dan mostly War Room ini adalah dipengurusikan sendiri oleh Naib Chancellor. Sekali-sekala je saya bendahari yang pengurusian. Biasanya akan dipengurusi oleh Naib Chancellor. So kita ada banyak yang kita masuk. 2019 sahaja kita ada 32 kertas kerja telah masuk ke dalam mesyuarat Business Financial War Room, dan sebelum-sebelumnya dia hampir setiap tahun memang lebih 30 kertas kerja lah yang telah masuk dalam Business Financial War Room, dan kita telah berjaya untuk 2019 91% selesai, manakala 9% lagi telah dibawa ke JPU untuk kelulusan seterusnya. Okay, next. Okay. Slide seterusnya adalah tentang KFA 5. Apa yang ada dalam KFA 5? Ini saya tak perlu jelaskan lagi. Kita ada, tak perlu saya detail, kita ada asset dan facility dan land bank, hasil daripada situ. Kemudian kita ada diversified investment, kita ada academic program, kita ada philanthropic income, dan kita ada business entity. Setakat ni business entity ada UTM Holding, UTM Space dan Uni Teknologi. Dan alhamdulillah daripada 2019 hingga sekarang, ketiga-tiga sehingga daripada 2017 sehingga 2019, ketiga-tiga anak syarikat kita masih lagi positif dari segi keuntungannya. Okay, next. Seterusnya ialah tentang profil risiko strategi kita. Okay, kalau kita lihat kedudukan financial sustainability ini adalah SR03, dan dia dalam keadaan yang paling berisiko lah berbanding dengan strategi risk yang lain. Dan jika dilihat di sebelah kanan tu, kita telah pun merah selama ni, hanya pada recently saja, pada penilaian pada 31 Disember 2019 saja, kita telah beralih kepada biru, iaitu dengan pendapatan seperti yang dalam slide sebelumnya, kita ada hasil sebanyak 263 juta, membolehkan kita punya financial risk beralih daripada merah kepada biru. Okey, seterusnya yang ini saya nak kongsi saja. Next adalah untuk setiap aktiviti, dia perlu ada penyata pendapatan program, penyata pendapatan dan perbelanjaan bagi program. So, apa saja yang masuk ke war room, kita akan semak dari segi ini. Di mana hasil pendapatannya, di mana perbelanjaannya, ke mana. So, ini adalah template. Sekiranya sesiapa ingin membuat aktiviti akan datang, sila gunakan template ini untuk mengenal pasti nilai ini tertakluk pada aktiviti berkenaan lah. Ada yang nilainya besar, ada yang nilainya kecil. Kalau kita tunjuk kat sini, yang ada ni cost recovery untuk seminar, pendapatan adalah 235,000, perbelanjaan adalah 202,000 dan bersih adalah 32,300. So saya rasa kita ada lagi 8 minit. Saya punya yang saya nak kongsikan telah berakhir.
slide seterusnya juga berkenaan dengan penyata pendapatan ini. Jadi penyata pendapatan ini terutamanya kepada pentadbir-pentadbir dan juga pensyarah yang ingin mengadakan aktiviti, sila gunakan template ini sebelum aktiviti itu ingin dilaksanakan. Kerana sebagaimana yang Prof. Zaidatun sebut, setiap orang kena faham tentang pengurusan kewangan. Dan setiap aktiviti dia akan ada kos, dia akan ada hasil. Kalau tak ada hasil tapi ada kos, maka ia akan defisit. Kalau ada hasil kalau tak ada hasil, ada kos saja, dia defisit. Tapi kalau hasil dan kos sama, maka program itu boleh dilaksanakan. Sekiranya hasil melebihi daripada kos, maka sangat digalakkan untuk dilaksanakan. Jadi, oleh itu, untuk setiap aktiviti, saya menyeru agar diadakan kaedah simulasi kewangannya. Ini adalah template untuk simulasi kewangan untuk boleh dilaksanakan oleh setiap orang. Oleh itu, masa kita tinggal 6 minit untuk genap tepat pukul 10, jadi saya membuka ruang untuk Q&A sekiranya ada. Silakan Jais, minta maaf saya punya lambat. Ada sesiapa yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih kepada Tuan Haji Abu Bakar. Sebenarnya kami memberi masa tu memang kami sediakan injury time untuk 10-15 minit. Sekiranya Tuan Haji memerlukan masa tambahan untuk pemegangan ceramah. Tak apa. Okey. Okey, tapi berarti kita ada, kalau ada 10 minit selepas pukul 10, berarti kita ada 15 minit untuk Q&A. Saya sangat suka kepada soalan. Kalau dalam mesyuarat tu saya selalu bercakap dengan ahli mesyuarat saya sangat suka kepada soalan. Kerana berdasarkan soalan itulah saya akan tahu setakat mana kefahaman pendengar dan saya akan tahu apakah isu yang boleh diselesaikan. Betul. Keperluan-keperluan yang mereka mahukan dari segi pengetahuan dan juga informasi ataupun prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk setiap aktiviti itu kan Haji kan? Ya, betul. Okey, baik. Kalau ada soalan daripada para tetamu semua, anda semua dijemput untuk mengutarakan soalan kepada Tuan Bendahari UTM kita. Kalau ada soalan, dipersilakan. Okey, kalau tak ada soalan, saya ada satu. Cik Zais ada soalan ke? Tak apa, terus je. Okey, jadi saya okey. Okey, kalau tak ada soalan, saya ada satu, bahawa untuk makluman pendengar semua, Ya, semua. kita ada satu, kita panggil package rangsangan COVID-19 atau package rangsangan selepas pandemik. Okey. Atau package rangsangan selepas pandemik yang kita telah perkenalkan dan akan diusulkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, ialah yang paling besar adalah peningkatan kemudahan laptop staff melalui buy your own device initiative. Bring your own device initiative. Maksudnya kat sini kita galakkan setiap staff ada device untuk membuat kerja-kerja work from home ataupun secara online. Dan untuk itu universiti telah bersetuju untuk memberi kepada 1,000 staff 1,000 orang staff sebanyak RM2,000 untuk pembelian laptop. Jadi staff boleh memohon 1,000 orang staff untuk memohon RM2,000 pembelian laptop. Itu secara percuma permohonan ataupun potongan gaji je? Ini akan permohonan itu ini akan diuruskan oleh CICT. Cuma saya tak pasti UTM Digital telah come up dengan the scheme atau tidak. Tetapi peruntukan yang kita sediakan adalah sebanyak RM2 juta. Ini kita bagi RM2 juta untuk 1,000 orang staff. Maknanya peruntukan itu secara percuma kepada staf yang perlu. Itu yang saya faham. Ya, staf yang perlu. Staf yang perlu. Maksudnya staf itu mestilah Cik Bakar. Ya, saya soal. Cik Bakar, kan 2,000 tu Cik Bakar Hairul. Okey, Hairul apa dia? Hairul Azmi ya? Ya. Okey. Merupakan peruntukan universiti pada dia macam ni. 2,000 ini dia punya detailnya akan disediakan oleh UTM Digital. Betul, bajetnya kami hanya menyediakan peruntukan. Macam mana dia nak agih kepada staff? Faham. Itu UTM Digital yang menentukan. Sebab UTM Digital yang tahu bahawa staff, contohnya komputer saya, dia tahu komputer saya ni dah umur berapa tahun? Dah 8 tahun. Jadi bila dah 8 tahun, sepatutnya saya kena tukar komputer baru. Instead of saya tukar desktop, baik saya guna laptop. Betul. So, dia tak akan tukar saya punya desktop, tapi dia akan bagi saya 2,000 untuk saya beli laptop.
Tapi laptop itu dibeli oleh pihak UTM Digital kan Haji? Itu pun akan ditentukan oleh UTM Digital lah. Maksudnya begitulah. Tapi kita peruntukkan untuk 1,000 staf dahulu. Macam itulah. Ya, maknanya bagi pihak bendahari hanya menyediakan dana 2 juta ringgit. Ya, kita menyediakan dana sahaja. bandanya Kalau itu Syarul boleh bincang dengan UTM Digital lah untuk cepatkan. Ya, betul. Itulah sama ada dia pasca pandemik. satu sisi pula. Okey, untuk pasca pandemik ini maklumat-maklumat lain sebenarnya semua apa tu? Okey, untuk maklumat lain, untuk makluman kita juga ada satu lagi package iaitu pelajar. Package untuk pelajar ni ialah pelajar hanya perlu membayar sebanyak RM38 sebulan. RM38 sebulan melanggan dengan Celcom dan boleh akses unlimited data melalui web UTM ataupun apa sahaja link UTM. Contoh Wayback UTM, apa sahaja yang UTM punya link akan boleh diakses unlimited data. Tapi kalau bukan UTM, dia punya data terhad kepada 10 gig. Tapi kalau masuk ke link UTM unlimited. Dan package ini juga boleh disertai oleh staf. Maksudnya staf kita tak bayarkanlah. Tapi staf boleh dapat kemudahan hanya RM38 tetapi boleh mendapat unlimited data sekiranya yang dilayari adalah website UTM. Ini bagi saya menarik. Untuk staf UTM, terutama staf UTM yang ada staf UTM yang agak terhad dari segi kemudahan internet, tapi tak terhad duitnya juga nak akses internet kat rumah melalui web UTM, maka RM38 ni sangat berbaloi pada saya lah. Right. So itu adalah dua perkara tambahan yang mungkin saya nak highlight untuk inilah, untuk boleh digunakan oleh staf. Okay. So saya masih menunggu jika ada soalan. Sekarang dah pukul 10. Okey, dah habis semua package dana rangsangan kewangan tu je. Itulah setakat ni, itulah yang saya nampak ada package dana rangsangan yang ada kaitan secara langsung dengan UTM. Yang lain kalau ada satu lagi adalah hanya untuk frontliners lah. Untuk frontliners memang ada lah. Kita ucapkan syabas dan tahniah Haji kepada frontliners UTM selama tempoh PKP, PKPB, PKPG dan PKPP ni bertungkus lumus menjaga apa tu kata orang penyebaran pandemik COVID-19 di kampus kita. Syabas dan tahniah kepada pengawal keselamatan lah yang memang memang sangat mencabar kerja mereka dengan pelbagai kerana pelawat, pelbagai kerana staff. Kerja mereka memang sangat mencabar, terutamanya selepas PKPB yang lepas. Di mana ramai nak masuk, queue panjang, memang mereka kena marah ajalah. Saya ucapkan tahniah lah kepada pengawal keselamatan. Terima kasih kepada tim keselamatan kita yang telah berjaya. Okey, nampaknya Ji tak ada apa-apa soalan. Cik Airul ada nak tanya soalan apa lagi? Okey, nampaknya selesai Ji. Kita punya sesi perkongsian ilmu dalam high performance ISES bersama dengan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ini. Terima kasih kepada penceramah utama. Sebelum akhir ni, saya nak ingatkan sekali lagi, nak pesan kepada semua, sila hayati atau fahami template 2 slide terakhir saya tu berkenaan template cost recovery framework tu, berkenaan template pengurusan kewangan, kerana itu boleh digunakan untuk semua keadaan. Termasuklah juga untuk pengurusan kewangan peribadi kita. Okey, baik. Jadi hayati dan laksanakan, dan sebagaimana Prof Zaidatun sebut, semua orang adalah bertanggungjawab di kewangan. Terima kasih juga. Terima kasih kepada off lah satu ya. Okey, baiklah, apapun terima kasih kepada Tuan Haji Abu Bakar Mak Saleh atas kesudian perkongsian ilmu dalam sesi fakulti kita berteraskan Program Universiti dan terima kasih kepada walaupun sama-sama meluangkan masa program.
Terima kasih FFSH, terima kasih Fakulti Sains Sosial dan Kewirausahaan yang menjemput saya. InsyaAllah kalau ada tajuk-tajuk lagi yang ingin dikongsikan, maklumkan kita akan berusaha untuk dapatkan penjelasan lebih banyak. Dan nampaknya satu berita gembira yang saya mungkin boleh sebutkan di sini untuk dalam 2-3 hari lepas ni saya melihat ada berita gembira di pasaran saham, ada berita gembira di pasaran saham dunia dan pasaran saham dunia terutamanya. Antara berita gembira di pasaran saham dunia ialah kemungkinan vaksin untuk COVID-19 ini akan berada di pasaran pada hujung tahun ini, kerana ada satu syarikat telah menandatangani perjanjian dengan Kesatuan Eropah memberikan 400 juta vaksin kepada Kesatuan Eropah, dan nampaknya itu adalah satu petanda positif. Dan juga semalam dalam surat khabar disebutkan tentang satu jenis ubat drug yang memang ada di pasaran yang dikatakan boleh untuk mengubati penyakit COVID-19 ini. Nampaknya satu kita insyaAllah akan menang melawan COVID-19. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji atas maklumat ringkas berkaitan pertemuan vaksin COVID-19 yang telah kemudian dilaksanakan lama lagi, dan semoga sama-sama kita doakan COVID-19 akan terus hilang dari dunia ini dan kembali seperti biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Abu Bakar bendahari kita yang menguruskan keuangan universiti. Semakin berkurang rambut nampaknya memikirkan duit. Ada je ya, mantap. Mungkin masih lagi lawak je. Okey, terima kasih kepada semua sekali lagi Haji. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah sedikit ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan panduan dalam meneruskan kehidupan sebagai staf UTM dan juga sebagai individu yang biasa. Jadi semoga dipertemukan di lain masa yang ketiga. Untuk itu insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Encik Bakar. Susah nak dapat terakhir tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Encik Bakar. Ya, jemput minum je, jemput minum. Kita ada sediakan jamuan dekat kantin. Okey. Ada ini air. Okey, baik.